hampir kepada kamu sekiranya kamu masih berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus hadir ke dalam rumah Allah bagi meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Syarat nak masuk syurga mestilah orang itu bertakwa kepada Allah. Nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah mestilah ada ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang berilmu di kalangan hamba-hamba. Jadi orang yang tak mengaji agama, takwa takkan duduk dalam hati dia. Hanya dengan belajar ilmu agama, takwa akan duduk dalam hati dia. Maka syarat nak dapat takwa mesti ada ilmu agama dan amalkan dalam kehidupan. Ada juga orang mengaji agama tapi tak dapat ketakwaan. Kenapa? Tidak menghayati ilmu yang dia pelajari, tidak menghayati ilmu yang dia dapat. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah mesti ada ilmu. Maka orang yang benci kepada majlis ilmu, benci kepada majlis agama, maka orang itu bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini seluruh dunia kita berhadapan dengan satu masalah, iaitu umat Islam tidak berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia, masuk di kampung kita, di qaryah kita, di satu kedai di Pekan Kuala Keti ni tuan-tuan, ada dua orang budak perempuan. Seorang pakai tudung, seorang tak pakai tudung. Saya masuk dalam kedai tersebut tuan-tuan, nak beli barang. Saya tak masuk kedai mana lagi tuan-tuan, pergi duduk tengok, duduk marah saya pula. Masuk pergi dalam kedai tuan-tuan, mereka duduk bisik dua orang mereka. Ustaz, mereka kenal saya. Ini di Pekan Kuala Keti. Mereka ni bekas pelajar sekolah menengah Tanjung Puteri. Tuan-tuan, bila kawan nak pakai tudung ni, dia pun memberanikan diri, dia tanya, ni Ustaz? Ya, saya kata, kenal tak? Dia kata, kenal Ustaz, main ceramah di sekolah kami 2 kali dah. Bila dia kenal, saya kalau orang kenal ni, saya suka tanya, siapa pun tanya, tak pakai tudung tu, tudung mana tudung? Dia beralih, dia tak bangun kepala dah, bekerja dengan Turki Cina. Tadi saya lari, dia nampak saya dia lari kan. 2 minit saya dah jawab itu. Abang, tiap hari kalau Ustaz lalu ni, memang Ustaz tanya abang tudung lah. Dia senyap. Tuan-tuan, bukan tak faham kata tudung tu wajib, bukan tak tahu tutup aurat itu wajib, tapi disebabkan kesombongan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hamba tuan-tuan? Saya pernah sebut dekat tuan-tuan dalam satu kuliah. Hamba ni ialah Allah jadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan manusia dan jin itu, kata Allah, hanya semata-mata untuk beribadah kepada aku. Bukan benda lain, bukan sebab lain. Aku jadikan kamu ialah untuk beribadah kepada aku semata-mata. Itu tujuan yang Allah Ta'ala jadikan kita. Sama juga dengan pen. Orang buat pen ni untuk tulis, tapi orang ada guna pen bukan untuk tulis. Ada orang guna pen untuk belah temikai. Ada asrama, ada asrama orang musafir, ada asrama kamu musafir temikai. Orang bagi temikai, tak tahu apa guna. Kalau deriam boleh gagah lompat pijak kan. Hindik tu dia terbelah makan. Kadang-kadang hindik kuat sepijak, tindih kuat sangat, keluar biji saja, isi duduk dalam. Ini pengalaman dua asrama tuan-tuan. Orang dua asrama dia jumpa, dua asrama, lepas tu balas buah deriam orang. Jumpa. Dia bukan balas, dia kira derian hak masuk dalam pagar sekolah, luruh kira halal. Dulu masa mengaji duduk sekolah dulu, mana-mana ayam, itik, lembu, kepau masuk kawasan sekolah, dia kira wakaf. Kita abang orang kampung lah. Lembu, kepau, ayam, itik, hak masuk kawasan sekolah, kira wakaf. Halal, boleh tangkap, boleh sembelih. Kita abang lah, apa lepas juga memang kami sembelih. Tuan, orang bagi buah temikai, tak tahu orang nak makan pen kan, tekar tu tarik, belah. Pen ni lah buat kacau Maggi, baju ayam. Pen ni
Maka pen ni asal tujuan dia dicipta pen ni untuk menulis. Lama-kelamaan pen tu rosak. Sebab apa? Sebab silap guna. Sama dengan manusia. Dia diciptakan oleh Allah untuk jadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka bila dia tak beribadah kepada Allah, dia bukan hamba Allah pada dia itu. Bila dia tak jadi hamba Allah, dia tak layak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia tak jadi pekerja kita, maka tak layak bagi gaji. Betul? Dia tak bekerja dengan kita, dia kerja dengan orang lain. Kalau saya kerja dengan Abang Anwar, hujung bulan saya minta duit. Tapi kalau saya kerja dengan orang lain, berapa nak minta duit ke dia? Kalau kita bekerja dengan Allah, beribadah dengan Allah, maka kita layak mendapat habuan ganjaran daripada Allah. Tapi kalau kerja kerana orang lain, Allah kata minta dekat orang lain, bukan, jangan minta kat aku. Dia kata, wahai Allah, dulu aku duduk Kuala Ketil, kuliah setiap malam aku tak pernah tinggal. Hampir bukan pasal mengaji, pasal orang suruh bimbing maklumat. Contoh lah, lepas orang ambil dengar, dia ustaz tu nak kata tambah. Hang minta dekat tuan, hang minta dekat bos, hang minta dekat orang yang hantar hang main masjid tu, minta dekat dia, minta pahala dekat dia, jangan minta kat aku. Jadi setiap amalan yang kita buat, Allah akan bentangkan di akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah pada malam ini memberi kesedaran kepada kita bahawa pentingnya ilmu untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya insya-Allah Jumaat ni akan pergi ke Mekah menunaikan umrah bersama saya lebih kurang 26 orang. Bila nak pergi Mekah ni tuan-tuan, kita habaq pergi dekat orang nak pergi dengan kita tu, habaq apa pun dia terima. Kita habaq kat dia, dia nak habaq ni, memang dia besok balik Malaysia dia lawan kuala dia. Kita habaq apa pun tak apa. Ni masa tawaf kena apa ni lah. Tawaf nanti mula daripada sini sampai sini. Balik besok kita habaq tudung kena pakai macam ni dia tak terima lah. Orang bila tersepit apa saja dia buat. Maka kita tidak mahu menjadi tetamu Allah, duyufur rahman, tetamu Allah yang tak ada ilmu. Tuan-tuan, aku nantilah dekat-dekat pergi Mekah baru nak mengaji dah. Belajar daripada sekarang, supaya kita bersedia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni tuan-tuan nak baca satu hadis. Itulah hadis yang ke-32. Betul? Nabi bimbang dengan kekayaan umat dia. Betul? Betul tak? Tuan-tuan hafal takkan tuan-tuan tak kata pula. Hafal lah, bakat tak buat kita kira hafal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi bimbang dengan kekayaan umat dia. Kenapa tuan-tuan? Sedangkan Islam letakkan satu rukun zakat. Zakat ni ialah untuk orang yang kaya. Ada seorang orang kaya tuan-tuan, dia kata dia tidak mengaji duduk kaki lima kan, duduk kot apa, bangku-bangku luar kan, bangku-bangku luar. Bila dia duduk di luar tuan-tuan, dia orang luar hamak kata bila duit banyak kena keluarkan zakat. Dia duduk dengar bila kaya ada duit keluarkan zakat. Naik motor selok kain. Tanya haji, pasal apa selok kain haji? Ustaz tu kata bila kaya duit banyak keluarkan zakat. Ni payah ni. Kita habaq bawa keluar duit bayar zakat, bukan tunjuk yang geribut ke orang. Dia naik motor dia selok tunjuk ke orang. Pusing Kuala Ketil ni tunjuk. Sehari dia buat show, roadshow tuan-tuan, dia pusing Kuala Ketil. Orang tanya haji awak, dia tunjuk yang geribut ke orang ni. Dia kata ustaz tu kata kalau ada duit kena bawa keluar zakat. Dah bukan hak tu haji, bawa keluar zakat ni bayar duit. Ni tak ngaji tuan-tuan, dia jadi macam-macam. Ya. Hadis yang ke-30. 33. Baca dah yang lain. Baca dah. Saya rasa macam baca dah. Baik. Tuan-tuan, kita dah baca bulan lalu hadis ni. Saya tanya cikgu ni, saya tanda, tapi takut saya silap. Nabi bimbang dengan kekayaan umat dan kita dah baca tuan-tuan. Dan kaya tu tak ada masalah, tapi jangan kaya sampai kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni nak baca masa yang paling sesuai untuk bersedekah.
berjalan betul. Oh, saja bagi rantai dinding. Apa air. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni tengok satu pembaziran. Dia tak rebut peluang nak ambil sedekah, tak apalah hak mereka tu mereka. Ambil tu. Besar dia siap. Hampa hak mai lewat-lewat buat timah. Boleh? Boleh tak bang? Saya nak buat timah minggu depan ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita baca hadis ni dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه أو كما قال. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, ya Rasulullah. Tuan-tuan ingat bila masuk perkataan ya, bila masuk perkataan ya, Rasulu tu jadi Rasulah. Ini tak ada bahasa. Kalau Abdullah, ya Abdallah, dah tu jadi patah. Rasulullah bila masuk ya depan jadi ya Rasulah, bukan Rasulu lagi. Lu tu jadilah ya Rasulu, salah. Ya Rasulullah. Ini tak ada bahasa. Boleh tu pun jadilah mana ni? Jadilah. Kalau dengar orang nasyid ya Rasulullah, salah tu. Ya Rasulu, ya salah. Ya Rasulah, tu baru tu. Jadilah mana ni boleh tu pun kira okey dah, boleh dengar. Ni memang mengaji sampai tak faham apa, kira boleh tu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah manakah? Sedekah apakah yang besar pahala dia ya Rasulullah? Khabarkan kepada kami, sedekah waktu mana pahala dia besar? Ni sahabat Nabi tuan-tuan, dia suka bersedekah, dia tanya pula waktu mana pahala besar? Ya Rasulullah, sembahyang sunat waktu mana afdal? Sembahyang sunat tuan-tuan, sembahyang sunat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada sembahyang yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lepas tu kalau di Syria subuh dia 30 minit baru dia qamat. Dia bagi ruang kat orang. Kita berapa minit? 10 minit. Ya, kalau lembat sikit pun okeylah. Biar jenis kali dia kali juga. Apa-apa habis sekejap dia main lewat je. Jenis lewat Tapi kalau di Syria dia pun 20 minit atau 30 minit lebih kurang. Supaya orang bersedia ambil peluang untuk salat 2 rakaat sebelum daripada subuh. Sahabat dia suka tanya, ya Rasulullah, baca Quran waktu mana afdal? Ya Rasulullah, qiyamul lail waktu mana afdal? Ya Rasulullah, i'tikaf waktu mana afdal? Hatta dalam bab sedekah, ya Rasulullah, sedekah waktu mana afdal? Waktu mana paling afdal? Tuan-tuan, maka Nabi SAW bersabda, qala anta saddaqa wa anta sahihun. Pertama sekali Nabi kata, hendaklah kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat. Ni masa dia sihat macam kita ni, duit ada sedekah. Masa sihat bang, jangan duk tunggu sakit dah. Jangan tunggu sampai tak boleh bergerak, sampai tak boleh bangun baru nak sedekah. Ada pahala dah masa tu? Ada pahala. Tapi pahala yang paling besar kata Nabi ialah bersedekah ketika tengah sihat. Ni orang muda ni, orang muda baru mula kerja. Elang dapat 600, 700, dapat 600 ringgit bawa peluang, bos bagi 600 tu, mai ke masjid, ambil 10 ringgit, masuk tabung. Tak banyak 10 ringgit. Sebulan 10 ringgit, tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat elang 2,000, ambil 50 ringgit sebulan. 50 ringgit, apa beli rokok boleh kan? Beli rokok sekotak 10 ringgit 2 upang. Isap rokok sebulan 10 kotak, dah 100 rupiah. Tu kalau 10 kotak, kalau jenis sari sekotak 300 ringgit sebulan. Dia derma dekat masjid 10 ringgit sebulan. Apa dia nak jawab dengan Allah? Sebab tu Islam takkan menang selagi pejuang-pejuang Islam tak tinggal rokok. Dari rokok belagak tu capek sangat.
Soft tak betul, Allah lambatkan kemenangan. Pergi perang tak menang, pergi perang tak menang, pergi perang tak menang, balik rehat, bincang balik pasal apa tak menang. Tengok-tengok semayang soft tak betul. Itu baru soft tak betul. Belum lagi insya-Allah. Ambil semayang ni. Yang betul lepas rokok masuk. Allah. Betul mengap. Kawan sebelah kata tadi mau dia ni. Insya-Allah dia mengap lah. Habis betul semayang tu bila yang betul tak masuk. Kalau agak tak boleh tahan juga jangan isap bawang. Saya dah pesan tu dah. Agak-agak tak boleh tahan jangan isap bawang tu je. Supaya orang lain tak ambil contoh kita. Cuba tekan kita. Berhenti. Allah tak pedih dia masuk dalam Ustaz. Sekali ya paling tak suruh. Surah mana saya pernah sebut, tuan-tuan dah dengar, besok saya lepas di akhirat esok. Aku dah sebut dah. Hampa tak dengar, tu apa punya bahasa Arab. Tuan, doa-doa kat Allah. Ya Allah, Tuhan aku berilah kekuatan untuk aku tinggalkan rokok. Minta doa. Ni tak pernah minta doa, minta doa. Minta doa. Dia kerja minta kahwin doa Mana macam makan dalam. Tak ada kena mengundang dengan siapa-siapa orang. Muslimin, muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ramai ustaz-ustaz pun isap rokok kan. Lepas tu kita pesan jangan isap depan orang supaya orang lain tak ambil contoh pada kita. Sedekah waktu mana yang baik tuan-tuan? Masa sihat. Ni yang pertama. Masa duit banyak ni sihat. Masa muda tengah sihat derma. Allahu Akbar. Saya tuan-tuan bab sedekah ni tuan-tuan. Sedekah yang paling Allah bayar cash, sedekah dekat mak ayah. Kita bagi duit dekat mak ayah cash Allah bagi tuan-tuan. Saya ingat masa saya balik daripada Kelantan, saya dapat jemputan kuliah di Kelantan. Bila pergi Kelantan, orang panggil kuliah. Tak apalah, tempat tidur tak apalah, berjalan apa semua, habis duit kan. Balik-balik tu tuan-tuan, hari masuk exco nak main rasmi kayu basikal tu, Haji minta derma kat saya untuk pasti di Desa Bidara. Saya ingat satu memang saya tengah tak ada duit. Ni Haji badan ni, saya bawa RM50 duit tu, duit tak akhir isteri saya suruh beli paper anak dengan susu. Kata Haji minta, saya pun bagi RM50 tu, tak kata apa. Si Haji kata apa kat saya? Ustaz, duk ceramah perang-perang nak tengok derma apa ni. Saya duk simpan lama nak kata dia, ni nak kata apa. Kita pun takkan nak bagi RM50 ni, ambil balik RM40 kan. Nanti dia kata, apa Ustaz, perang-perang ni, kita pun bagi. Balik rumah mohong isteri sama kata kedai tutup. Balik robek tu, saya ada satu tempat tu, kalau saya bagi kuliah di situ, kalau orang bagi duit, kalau orang bagi lah saya berhenti, orang tak bagi tak apa. Kalau orang bagi duit tu memang nak bagi kat mak saya. Saya kata 2-3 tempat ni, kalau mereka bagi kat aku, kalau tak bagi tak apa. Kalau bagi, memang aku nak bagi kat mak ayah. Cuma saya menjadikan tekuah time dapat tu tuan-tuan, time memang gila nak kena bagi kat mak. Oh, saya kata abang, bagi dengan tak bagi. Esok pagi tuan-tuan, satu pengarah di Jabatan Kerajaan telefon minta saya pergi kuliah. Kebetulan dia kata selalu kita buat sejam setengah, hari ni kita minta ustaz buat 3 jam. Saya kata tu dia aku nak ceramah buat 3 jam. Yang nak dengar tu tuan-tuan, wakil daripada kementerian-kementerian, daripada Putrajaya, daripada macam-macam. 3 jam nak cakap apa cikgu. Siapa setuju? Balik-balik tuan-tuan dia tulis cek RM1,000. Ya, saya cari Haji nak bagi lagi kok boleh RM2,000. Cari tak jumpa lah. Tuan-tuan, bagi dekat mak ni memang Allah Ta'ala bayar cash. Sebab itu nak rezeki kita berkat, setiap bulan ada benda kita bagi kat mak ayah kita. Mak ayah kita bukannya kebuluh duit kita. Mak ayah kita tak minta duit daripada kita, tapi kerana kita beri kepada mereka, datang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan tak bagi banyak tak apa, bubuh RM10 ya bagi mak. Mak dapat ni tuan-tuan, Allahu Akbar seronok. Saya ingat saya mengajar di Yayasan Khadir tuan-tuan. Tak, saya mula-mula mengajar di Pondok Bandar Hilir. Gaji saya 300. Ini tahun 2008. Elok bulan pertama 300 tu. Seronok dapat. Bawa balik tu dia bagi kat mak. Kawan saya bawa dalam poket seronok nak bagi kat mak juga. Balik-balik sampai rumah terbang tinggal RM50. Rezeki hak mula-mula tu bagi kat mak. Setiap bulan kita sedekah dekat mak ayah kita, dia datang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak ada mak